Assalamualaikum, hai, bersama dengan saya Den di Didik TV KPM. Untuk episod hari ini bersama Icon, saya akan bersama dengan Icon dalam sukan badminton. Dan sebab itulah saya sekarang ini berada di Sport Arena Sentosa. Dan siapakah yang akan bersama dengan kita? Kita bersama Datuk Jack Koh. Hai, saya Datuk Jack Koh, berasal dari Muar Johor, lahir pada 5 hari bulan Februari 1985. Saya merupakan anak kedua dalam ada 3 adik-beradik lah. Saya merupakan bekas pemain kebangsaan. Sekarang saya merupakan CEO The Lavis Company. Sebenarnya saya mula bermain badminton di depan pagar bersama dengan abang saya. Masa tu disebabkan 1992 Thomas Cup lah. Kita nampak itu Malaysia menang Piala Thomas. Banyak happy lah tengok Malaysia menang. So kita pun nak cuba jadi macam star lah. Kita main depan pagar. And then from there, abang saya punya sekolah punya jurulatih kebetulan ialah ayah Yap Kim Hock. So dia memberi peluang latihan percuma kepada abang saya masa itu. So from there saya pun ikut sekali pergi training. From dari itu ayah Yap Kim Hock, nama dia Yap Beng Tong, dia approach saya, dia cakap mungkin ada nampak saya ada bakat sikit lah. Dia ask me to join dia punya training. So join training seminggu, start 3 kali seminggu. Sampai masa saya ada sikit achievement, dia minta saya buat full time lah, 5-6 kali seminggu training. So saya amat berterima kasih lah, kalau bukan dia yang mencungkil bakat saya dari dulu, saya pun tak tahu saya boleh main badminton. Saya mula berwakili sekolah pada umur 8 ke 9. First round saya main masa tu, kena kandas 15-0. Itu amat sakit hati lah. Tapi jurulatih saya memberi saya teguran, memberi saya sokongan dan minta saya tidak putus asa. So from there, saya ada satu prinsip lah. Kalau saya menang lain kali, saya tak boleh kasih orang 15-0. Itu sampai sekarang, okeylah, nasib baik saya punya rekod. Saya tak pernah bagi orang 15-0 lah. Selepas saya dapat sendiri 15-0, saya feel itu sedih lah. Saya mula mewakili negara pada tahun 2000. Masa itu ialah ASEAN School Championship dekat Negeri Sembilan. Masa tu saya masuk final lawan dengan Fu Haifeng dari China lah. Then eventually dia become a world class player lah. Saya memilih sukan badminton sebab nampak dekat kaca TV itu Malaysia menang. Rashid Siddiq menang, Foo Kok Keong menang, Chia Sung Kit. Masa itu diorang menang Thomas Cup, Piala Thomas itu, Su Beng Kiang. Dia memberikan kita satu impian, satu imajinasi yang di luar jangkaan. Kita rasa, wah, kalau nak famous lah, kita dari kampung Muar Johor, kampung kecil, nak jadi famous susah. So kebetulan pun ada ayah Yap Kim Hock, jurulatih yang bagus. Kedua ialah kenapa pilih badminton, sebab nak famous kan. Masa itu idaman budak kecil lah. Ada beberapa orang yang memberi dorongan dan sokongan. Yang paling pertama ibu bapa lah, yang memberi sokongan kewangan, sokongan padu. Yang jurulatih ayah Yap Kim Hock. Ketiga, bila sampai dekat negeri, peringkat negeri, ada jurulatih dan team manager presiden persatuan dekat negeri Johor. Bila datang ke Kuala Lumpur, Sekolah Sukan Bukit Jalil, ada management of BAM, ada jurulatih dan cikgu-cikgu yang membantu. Lepas tu sampai peringkat BAM pula, ada
beberapa jurulatih dan kawan-kawan lah yang memberi sokongan, and also ada beberapa pengarah syarikat sebagai mentor lah yang memberi kita pelbagai sokongan untuk kita continue the journey lah, perjalanan dalam badminton ni, sebab the road is very long lah to become a world class players from young. At least pun saya ingat 12 sampai 16 tahun. Setiap peringkat ada orang yang membantu lah. I'm really grateful for them lah. Ikon saya dulu Rashid Siddiq lah. Yang kedua Foo Kok Keong lah. Sebab masa tu kita dekat Malaysia kan, nampak Rashid Siddiq ni banyak gaya. And bila dia menang, wah ada itu aura dia. And kedua suka Foo Kok Keong sebab dia punya itu never give up attitude lah. Dia jatuh pun bangun, dia macam mana pun dia bangun balik. Itu semangat yang amat bagus lah yang saya dapat pelajari. Tapi selepas saya bermain setiap peringkat lain, then the world player that saya nampak ialah Xia Xianzhe lah. Xia Zuanzi dari China. Dia memang seorang player yang amat sesuai dengan corak permainan saya. Smash step dekat belakang pergi depan. That's where I actually imitate lah. I belajar dia punya cara permainan, cara latihan. I ikut dia punya jejak sampai saya ada result lah yang amat memuaskan lah. Pengalaman dengan ikon Xia Zuanzi tidaklah. Nampak dia dekat kaca mata TV saja. Tapi dengan Rashid dan Foo Kok Keong selalulah. Memang saya tengok dia orang ini Sifu jago di Malaysia ni. And then when I masuk Bukit Jalil tu, ada Yap Kim Hock lah. Yap Kim Hock pun banyak memberikan pedoman, sokongan, ajaran, tunjuk ajar. Momen dengan Rashid tu, dia pakai itu banana tu, itu macam masa budak kecil lah. Kita dapat itu ego macam ada style sikit lah. Whereas Foo Kok Keong ialah dia macam mana pun tak putus asa. Jatuh dia naik balik, jatuh dia naik balik. Setiap bola sebelum itu bola jatuh sampai tanah dia pun memang pergi fight. So the spirit lah actually that memberi kita motivasi lah. It's like a dream come true lah. I selalu nampak dia dekat TV, dekat kaca mata TV. Tak pernah jumpa dia one to one. Bila one to one je, kita cuba sentuh dia macam ini betul ke orang. Then eventually saya pun ada sikit bisnes lah dengan Rashid. Kita buka kedai sports shop, adalah buat sikit-sikit bisnes. At least childhood dream lah. Family saya, ayah saya bermain squash lah masa kecil. Uncle saya bermain tenis. Dia merupakan tenis national player. Sekarang dia merupakan Presiden Sabah Tennis Association. Yang badminton adalah kita punya saudara Kwek Chu Peng, ada beberapa yang main sampai peringkat yang tinggi. So bila abang saya dicungkil oleh ayah Yap Kim Hock, itu masalah saya start pick up lah. Especially kita main dekat depan pagar dekat rumah, itu banyak amat momen yang paling tidak boleh dilupakan lah, amat seronok lah. Itu dah serba sedikit mengenai Datuk Jack Koh. Beliau sama macam saya, suka badminton selepas menonton aksi Datuk Rashid Siddiq di Piala Thomas 1992. Terbaik.
Itu dia wajah Datuk Jacob sewaktu muda-muda dulu. Saya pasti ramai murid-murid di luar sana memasang impian nak jadi pemain badminton negara. Jadi kita nak tahu apakah rutin Datuk Jacob sebagai pemain badminton negara. Rutin sebagai seorang atlet, biasanya kita akan bangun pagi pada pukul 6:30, dan kita akan pergi buat jogging, latihan fizikal dalam satu jam ke 1,5 jam. So pada pukul 7:30, pukul 8 kita akan balik ke hostel, kita akan makan breakfast. Lepas makan breakfast, kita akan balik siap sedia dan pergi sekolah. Sekolah start jam 9:30 sampai jam 2:30. So in between adalah kita melalui akademik yang diatur oleh Sekolah Sukan Bukit Jalil lah masa tu. So selepas tu kita akan ambil kita punya lunch dalam pukul 12:30 ke 1, dan pukul 2:30 habis sekolah aja, terus balik asrama, ambil beg dan terus pergi naik bas. Dari Sekolah Sukan Bukit Jalil, kita naik bas pergi stadium juara Bukit Kiara lah untuk training. So setiap hari kita akan, itulah kita punya rutin. Kita akan sampai dekat sana 3:30 ke 4, start training sampai 6:30. Habis je training, kita akan balik asrama, makan malam. Lepas makan malam, kita akan pergi prep class pada 8:30 untuk habiskan kita punya homework lah yang diberikan oleh daripada cikgu. Lepas kita buat homework, then pukul 10 kita kena bersiap sedia, cuci baju ke, nak buat apa-apa, kena dalam setengah jam kena siapkan. 10:30, 11 paling lewat, lampu semua mesti mau tutup. Sebab esok pagi pukul 6 lagi kena bangun. So kalau boleh dalam pukul 10 ke 11 kita dah kena tidur lah. Kalau tak cukup 8 jam tidur, nanti esok akan rasa penat, rasa lesu, training pun kurang ada itu form. So all this kita kena very disiplin lah, sendiri kena disiplin, masa amat ketat. Hari-hari akan buat benda yang sama. So sebagai seorang atlet, itu disiplin and time management is very important lah. Selepas jadi atlet, bila kita dah keluar jadi buat bisnes macam sekarang, so saya kena berterima kasih lah kepada Sekolah Sukan Bukit Jalil, sebab dia dah mold saya dalam setting saya dalam time management, dalam very discipline with my setiap barang yang kita buat. So bila kita keluar, kita pun hari-hari pagi ya, tak boleh lebih pukul 8:30 mesti bangun dia lah. So bangun akan start lah makan breakfast, and then tengok surat khabar. Lepas tengok surat khabar, baru start planning. Okay, ini hari punya appointment. Lepas tu datanglah ke Sports Arena pada jam 10. Then akan jumpa lah, buat appointment, ada meeting, habiskan semua meeting dengan staff. Lepas tu baru lunchtime. Kebanyakan lunchtime akan keluar untuk jumpa klien ataupun keluar untuk jumpa supplier. Then pada night time saya akan balik ke Sports Arena untuk bersukan. So seminggu saya akan main dalam 3-4 kali lah, bersama-sama dengan klien ke, dengan kawan-kawan ke, just to maintain lah, keep berpeluh, bersenam dan create a healthy lifestyle. Nasib baik dulu muda lagi, so belum berumah tangga. Masa saya dalam sebagai atlet, saya masih bujang. So kuranglah ada itu concern about keluarga, tengah tunggu, kena spend more time. So masa tu kita bangun pagi pukul 6 sampai pukul 10. So hari-hari pun buat benda yang sama. Just very focus on training and very focus on achieving the goal. Most of the time saya spend kalau ada peluang yang
lebih panjang sikit, saya akan pergi diving lah. Saya suka water sports, turun diving untuk distress. Macam satu benua, satu dunia yang amat lain. Bila kita masuk selam dalam air saja, itu minda macam dekat atas surface of the water. Ada badan je turun, kasih basah. Kalau itu ada masa lah dalam 3 hari ke 4 hari ke. Kalau masa kekurangan, akan pergi padang golf untuk tengok one piece of green grass, and then that's where you feel a bit relaxed to hit a few strokes. Ataupun pergi buat yoga untuk wellness, ataupun pergi coffee shop, baca sikit buku, have a cup of coffee, and chill out. Perkara menarik pertama, saya suka pergi cafe lah, cafe to chill out, read some motivational book to keep rejuvenating and keep my passion alive. And then also to look for mentor that has experience untuk bagi pedoman, bagi advice, pengajaran, so that I can improve further. So yang kedua, saya kalau dekat rumah, belakang rumah akan tanam pokok lah. Suka tanam pokok, and then after 1-2 weeks, 1 month boleh nampak bunga, dia berbunga, ada hasil. So at least that sense of satisfaction lah, achievement apa yang kita dah buat. And then ketiga ialah pergi diving lah. Suka pergi diving untuk distress. Yang tempat yang paling menarik setakat ni yang pernah saya pergi ialah layang-layang, where saya nampak a school of hammerhead shark lah, 40-50 ekor. So that was like a school of trevally, a school of all those underwater fishery, that kind of enjoyment lah. Keempat, bakat adalah kadang-kadang saya suka menyanyi, ada buat sikit research on all these artists. Actually artis ni semua banyak bertungkus lumus untuk tulis itu nota-nota, tulis itu lyrics. So macam satu lagu yang saya selalu saya nyanyi lah, Kau Ilhamku by Mambai. Beribu bintang di langit kini menghilang, meraba aku dalam kelam. Rembulan menggambang kini makin suram, kuda ilhamku tanpa arah. Sedetik wajahmu muncul dalam diam, ada kedipan, ada sinar. Itukah bintang ataupun rembulan? Terima kasih ku ucapkan. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu. Izinkan ku mencuri hayalan denganmu. Maafkanlah, oh, andai lagu ini mengganggu ruangan hidupmu. Kau senyumlah, oh, oh. Sekadar memori kita di arena ini. Kau ilhamku. Aduh. Dengar apa yang Datuk Jek Koh cakap tadi. Disiplin adalah kunci untuk menjadi seorang atlet dalam mana-mana sukan sekalipun. Jadi, kalau murid-murid pun nak menjadi seorang atlet negara, disiplin tu penting, okey?
Dalam hidup ini, ada pasang dan juga surut. Ada pengalaman pahit dan juga manis. Ini pengalaman pahit dan juga manis Datuk Jek Koh dalam sukan badminton. Pada umur 12, saya juara Johor lah. Pada umur 15, saya juara dekat MSSM Malaysia lah, MSS Malaysia. Pada umur 17, saya ASEAN School kedua. And then pada umur 18, saya World Junior kedua. Lepas tu pada umur 19, Sukma Game, juara Sukma Game. Lepas tu ada participate in World Police and Fire Game champion, and then World Chinese Badminton Championship champion. Award yang saya dapat pada umur 13 ialah Olahragawan Johor. Masa tu Menteri Besar Johor yang bagi. Lepas tu olahragawan dekat Malaysia. Lepas tu ada masuk Malaysia Book of Record sebab organize tournament yang paling ramai penyertaan. Lepas tu ada SME award kepada company. Detik yang paling tak dapat dilupakan ialah masa saya main di World Junior, semi-final saya dan Tam Bin Shen merupakan jurulatih kepada Aaron dan Wee sekarang. Kita menang Makis Kido dan Hendra Setiawan. Pada 2008, kita duduk dekat kedai mamak, kita nampak orang yang kita kalahkan menang Olympic champion. Itu detik yang sampai ini hari lah, kita pertama kali keluar air mata dekat mamak kedai tengok kenapa kita tak berusaha lagi, bersungguh-sungguh. So saya harap kalau boleh jangan mudah putus asa. Pengalaman pahit masa saya main di tournament dekat UK, dekat final, bila lompat jatuh terselio. That's where I injured my knee and hip. Then I stop main badminton lah. Itu yang kecederaan yang tidak diingini. Mungkin ada disebabkan beberapa faktor lah. Setiap atlet mesti ada kecederaan. Kecederaan besar, kecederaan kecil lah. Tapi biasanya kecederaan kita tennis elbow, wrist, knee, ini semua sikit-sikit punya barang kita boleh cukupkan, jaga cara pemakanan, cukupkan tidur, cukupkan vitamin C, kita akan recover banyak cepatlah. Cabaran terbesar sebagai seorang atlet ialah bila kita dapat tekanan daripada beberapa faktor lah. Faktor mungkin jurulatih yang bagi tekanan, mungkin pengurusan yang bagi tekanan, mungkin fans di luar sana yang memberi tekanan, ataupun para media. So setiap orang ada sikit dia punya angle lah yang memberikan tekanan kepada seorang atlet. Dulu social media tak begitu berkembang, so masih okey lagi. Tetapi selepas social media sekarang ni very advanced, orang tengok sikit tak ada happy je dah post marah player, sampai kadang-kadang player atlet dia pun sendiri dah tak ada confident, tak ada semangat, tak tahu apa yang dia buat betul ke tak betul. Sebab terlalu banyak kita cakap naysayer lah, naysayer on the internet that can just comment. Saya bersara pada 31 Januari 2006. Masa itu sebabkan saya injured lah. So and also because of uneven and tak ada partner dekat BAM. Masa tu saya resign, saya keluar, decided untuk pergi lanjutkan pelajaran. Tetapi dalam masa 5-6 bulan tu saya pun masih
buat training sikit-sikit. Selepas 6 bulan, saya menang itu Sukma Champion lah. Selepas bersara, kebanyakan players, atlet-atlet ni, kita ilmu kurang. Hanya ambil satu raket je pergi ke gelanggang lah. So itulah salah satu kita punya weapon yang kita ada. So mungkin itu juga membantu kita. Kita pergi masuk gelanggang, kita cuba nak bagi servis kita lah untuk exchange for money to get to carry on with our livelihood. So that's how saya start buat coaching daripada dua student sampai kita punya student ada cecah 1,000 orang, and student datang dari merata serata dunia lah. Sebab dulu ni banyak hall-hall yang dia hanya buka 9 pagi sampai 5 petang, especially those bandaraya punya hall. So at night dia tak ada orang jaga, dia tak buka. And sports ni kebanyakan masa orang habis kerja baru orang datang. So pukul 6 start sampai pukul 12 memang ramai orang lah. So kita nampak ini satu peluang. So bila ada peluang ni, saya pun pergi sekolah-sekolah untuk ambil sewaan daripada pihak sekolah, dan at night pukul 6 sampai 12 itu kita manage lah. Kita jaga, manage the court, kasih bawa orang datang untuk bersenam. And that's how we slowly grow the business from coaching to court management to sports retail, and eventually to real estate lah. Kita JV with landowner, kita buat arena, sports arena lah. Disebabkan masa saya create Purple League ni, Malaysia sudah ada 12 juara World Junior Champion, juara remaja dunia dekat Malaysia ni. Tetapi tak ada seorang pun yang dapat pergi ke World Champion. So saya nampak itu jurang tak begitu besar. Memang boleh capai. Macam saya World Junior runners up. In 2002 I was the World Junior runners up. In 2008, 6 tahun kemudian, Maki Skido Hendra Setiawan juara Olimpik. So 6 tahun saja. Itu masa tak panjang. Saya rasa Purple League ni adalah satu platform yang amat bagus untuk bakat-bakat muda yang bagus dalam juara remaja dunia untuk pergi sampai dia punya level atas paling tinggi, which I think kalau boleh kita nak try to shorten the gap lah. From 6 years mungkin kita lower the gap so that dia boleh bertarung dengan world star, world top 30, world top 50 or world top 10. Dia kasi bertarung dan dia boleh improve lagi cepat. Memang banyak cabaran lah yang dihadapi 7-8 tahun dulu, disebabkan ini satu benda yang baru, liga profesional. Memang ekosistem, infrastruktur sedia ada tidak. So masa tu kita kena pergi cari akademi-akademi yang ada nama, yang dah ada dekat market almost for a time, that they have a strength to find sponsor. So that's when the first time kita pergi cari akademi dulu, ataupun akademi kita kasih convert dia kepada kelab badminton. So kebanyakan kelab badminton walaupun nama dia baru, tetapi dia ada history dia yang lama. So kita manage to convert 12 club untuk form the first inception years, yang kita ambil masa dalam 1 tahun setengah untuk bagi start the first professional league lah di Malaysia itu. Yang keduanya ialah dana. Sebab dah form, diorang pun kena cari dana untuk beratus ribu untuk import foreign players, because kita punya rules, kita mesti ada world top 32 punya players datang bermain. And then total participation mesti ada top 400 rank punya players. So kita nak quality league itu tinggi. So because of that, kita kena terbangkan banyak players kita dari luar negara. Yang ketiga baru kita dapat, faham yang Malaysia kekurangan remaja perempuan.
wanita untuk bermain. So kita hanya ada women's single tapi kita tak ada women's double. So saya berharap adik-adik di luar sana kalau boleh lebihkan perempuan-perempuan datang join untuk bermain badminton. Yang ketiga ialah dan juga infrastruktur kemudahan sukan. Sebab dia dah ada player, dia dah ada kelab, dia dah ada dana, dia kena ada tempat untuk berlatih. Yang kelima, yang keempat ialah jurulatih. Kebanyakan kelab itu memang dah ada jurulatih daripada bekas pemain. So itu tak ada masalah lah. Itu memang dia orang boleh buat. Yang kelima ialah macam mana kita buat pemasaran setiap kelab, pemasaran itu liga untuk membawa lebih banyak fans datang tengoklah. So itu antara cabaran yang kita lalui. Tetapi terima kasih kepada banyak rakan-rakan penaja, rakan-rakan media, rakan-rakan yang di luar sana, yang ejen-ejen pemasaran yang membantu kita untuk menjayakan Pepelik lah. Sampai setakat ini kita dah ada penyertaan daripada 18 negara, antaranya 6 juara Olimpik, 8 juara dunia pernah datang bermain dan semua top players in the world pun terlibat lah. So it's a good achievement, it's a good milestone. Kita berharap liga ini akan berlangsung lagi untuk for the next 10 or 100 years to come. Itu dia serba sedikit pengalaman dan juga pencapaian Datuk Jack Koh dalam sukan badminton. Macam murid-murid, ada rasa nak jadi pemain badminton negara tak? Kau ada? Bagus! Ya, dan sekarang ini saya bersama dengan ikon sukan badminton untuk episod kita hari ini iaitu Datuk Jack Koh. Datuk, kita nak borak-borak sikit boleh? Boleh. Datuk, saya tengok ada banyak ni raket siap dalam ni, bingkai dalam frame. Ni nak tanya, Datuk Lee Chong Wei, macam mana boleh ada dekat sini ni Datuk? Pada permulaan masa kita buat sports arena ni, kita ada bagi tahu player-player lah, kita nak jadikan ini satu Hall of Fame. Okey. So sesiapa yang capai tahap World Champion atau Olympic Champion ataupun ranking dunia lebih daripada 3 tahun, kita akan buat satu kabinet lah untuk dia taruh dia punya baju, dia punya memorial. So this one, ni raket Dato' Lee Chong Wei yang dia buat auction 300,000. Dia donate kepada orphanage home lah. Okey. Ya, so masa tu memang ini raket tak banyak lah dalam market. Total satu dunia ada 100 batang je. Ada 100 batang je? Salah satunya ada dekat sini? Ya. Datuk saya tak banyak lah. Saya minta grip je boleh tak? Tapi itu dah lebih 12 tahun. Saya takut dia kalau buka koyak. Okey Datuk, kita nak bercakap berkenaan dengan pembangunan sukan badminton di negara kita. Terutama sekali di peringkat akar umbi atlet murid-murid dalam sukan badminton. Macam mana Datuk nampak masa depan badminton di negara kita, pembangunan di akar umbi? Pembangunan di akar umbi Malaysia, terutamanya Kementerian Pendidikan dan state level, memang amat memuaskan lah. So kalau kita tengok dari peringkat sekolah, wakil daerah, lepas tu pergi peringkat negeri, sampai peringkat kebangsaan, MSS lah, kita Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia, semua memang dah establish lah, kita cakap dah mature, dah matang lah. So kebanyakan player-player, atlet-atlet dari akar umbi ni memang dah ada satu landasan yang amat sesuai, amat strategik untuk sampai peringkat yang teratas. So I think this is a very good ecosystem yang dah dibina. Kita patut lebihkanlah encourage participation, penyertaan daripada kanak-kanak untuk melalui landasan ekspres ini. Jadi kita tak akan ketandusan juara dunia dalam sukan badminton Datuk? Ya, harap memang.
Baik. Sebenarnya Datuk dan juga saya, kita tak jauh beza pun umur Datuk Ya. Datuk, tapi saya nak tahu jugalah rahsia Datuk. Lagi 10 tahun Datuk Jack Koh tengok Datuk dekat mana? Mungkin ada lagi perancangan ke apa? Saya harap kalau boleh kelab badminton Petaling ni kita dapat jungkir satu juara Olimpik lah untuk negara. Sebab Aaron Chia Sowick pun part of dia punya journey, dia memang ada dekat klub kita, dekat sini dekat 4-5 tahun. Okey. So sampai dia sekarang dah capai juara dunia. So itu satu milestone yang kita boleh bangga lah. Tetapi the next step kita harap kalau boleh kelab badminton Petaling ni boleh cungkirkan juara Olimpik lah. Lagi ramai. Okey Datuk. Datuk pun pernah bergelar atlet sukan badminton negara. Nak tahu juga moto Datuk Jack kalau dalam hidup ni, mungkin sebelum masuk ke dalam court, apa moto yang sentiasa Datuk Jack pegang? Moto kalau masuk gelanggang kalau gelanggang, masuk keluar gelanggang, gelanggang. masuk gelanggang lain, keluar gelanggang lain. Okey, ada dua. Ada dua. Okey, yang kalau masuk gelanggang apa? Kalau masuk gelanggang biasa saya akan bagi tahu pemain-pemain saya, go and enjoy. Okey. Turun main sepuas hati you. Jangan ada apa takut, rasa tekanan. So dia punya dah training banyak tahun. Sebab itu setengah jam, itu saat je dia tak dapat perform, semua habis. So kita kena bagi dia satu encouragement untuk just do your best. Enjoy, ya. Okey. Tapi sebelum buat persiapan tu, itu moto, goal kita mesti very clear. Kita nak menang apa, kita terus tulis dekat atas. Kita nak juara Olimpik. Kita nak juara dunia. Kita tulis hari-hari kita sebelum bangun, masa bangun, masa training, hari-hari letak apa goal? Letak remind dia. Asyik Okey. ingatkan dia itu you punya goal. Itu yang kita nak capai. Tetapi masa nak turun perlawanan itu, kita kena ubah. Jangan ingat itu lagi. Okey. Baru Barulah kita rasa ada semangat nak berjuang. Kita nampak apa yang kita nak, Datuk. Ya. Okey. Datuk, ramai murid-murid yang sedang menonton kita. Mungkin Datuk ada tips untuk memperolehi kejayaan. Bukan hanya untuk sukan badminton, mungkin apa-apa sukan di luar sana. Apa Datuk? Tips untuk pelajar-pelajar, especially terutamanya dalam bidang sukan ni, ialah kena work hard lah. Kena kerja keras, kena berdisiplin. Dan ketiga, mesti honest lah, jujur kepada diri sendiri. Sebab jujur kena juga. Ya, sebab masa kita training ni, kadang-kadang coach cakap rally 10 round. Tapi dia turi ayam orang tak nampak Betul. So kalau coach cakap you smash pada kelajuan macam Tambunjong 300 km per jam. Tapi dia smash baru 100.5 km. Dia yang tahu. So kalau dia tak jujur, dia tak disiplin, dia tak kerja kuat ni, agak kebaziran lah. Sebab you dah ada dekat tempat sana. Hanya you're fighting yourself. You kena lawan lah, kena cabar sendiri untuk sampai peringkat yang paling tinggi lah. Okey, coach suruh smash betul-betul dia simpan simpan. Jangan simpan lah, memang bukan 300, nak capai 300.5, 400 kalau boleh. Betul. Kena cabar sendirilah. Cabar diri sendiri. Cabar diri sendiri, jangan berpuas hati di satu peringkat sahaja. Terutama murid-murid yang masih lagi muda, masih lagi ada tenaga, kudrat nak buat betul-betul tu. Dan Datuk nak tahu juga, yelah Datuk bermula di usia yang muda. Dah pun mewakili negara dalam sukan badminton, lepas tu dalam bidang korporat, perniagaan. Ada lagi tak impian yang masih lagi nak dikejar oleh Datuk? Ada lagi impian yang masih lagi tak tercapai? Mungkin boleh kongsikan. Kalau ada rezeki, kita berharap dapat bekerjasama lah dengan pihak kerajaan ataupun NGO ataupun swasta untuk membangunkan lebih banyak sports arena lah. So ini sports arena kita merupakan satu one stop center.
budak boleh belajar dekat sini, dia boleh training dekat sini, dia boleh tidur dekat sini, dia boleh makan dekat sini, and gym apa-apa lain, classroom pun ada dekat sini. So ini boleh membantu dia daripada membazir masa atau communicating lah from point A to point B. Untuk sebab traffic dekat KL pun betul. Ya, kadang-kadang you jam 1 jam. Macam dululah saya satu example. Kita duduk dekat Sekolah Sukan Bukit Jalil. Tapi kita training dekat Stadium Juara Bukit Kiara. So kita hari-hari kena travel from point A to point B. Dalam atas jalan je kita dah bazir 1 jam, 1 jam setengah. Penat, lesu. Penat, ya. So kalau boleh saya nak buat ini satu impian untuk pemain-pemain. Dia boleh duduk dekat satu tempat, maximize dia punya time, buat apa yang berkualiti, apa yang patut. So dia akan naikkan prestasi lagi tinggi. Itu dia harapan dan juga impian Datuk Jek Koh. Mungkin ada ucapan kata-kata terakhir buat penonton di luar sana. Silakan Datuk. Saya berharap bakat-bakat muda ni akan, macam tadi saya cakap, 3 barang lah paling penting. Work hard, kerja keras. Ketiga, berdisiplin. Ketiga, jujur pada diri sendiri. Inilah 3 pedoman lah yang saya dapat kongsi, dan saya berharap akan nampak lebih banyak bakat yang ingin jadi juara dunia atau juara Olimpik. See you at the top. Ya, ingat tu murid-murid, boleh menjadi juara dunia. Inilah dia bersama dengan ikon hari ini, Datuk Jek Koh, yang sangat-sangat memberi impak yang positif terutama dalam pembangunan sukan badminton di negara kita. Dan sekejap lagi kami berdua nak beregu lawan Aaron Chia dan Soh Hoo Jit. Semoga berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.